Bersama saya Mastura Malak dalam rentasan berita edisi 1552. Antara paparan utama. Sembang dangkal sang Presiden Parti cap ayam. Ekonomi manusiawi perlu dijayakan bersama. Nyawa-nyawa ikan yang dinafikan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bak kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Bila sudah menjadi buluh, sudah tiada gunanya untuk dilenturkan. Apalagi kalau buluhnya itu adalah buluh bentung. Kelihatannya setelah ditegur oleh pelbagai pihak, Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang kekal tidak berganjak dengan pendiriannya susulan keputusan Mahkamah Persekutuan yang membatalkan 16 peruntukan enakmen jenayah syariah Kelantan. Dalam catatan terbaru di ruangan minda Presiden, bekas Duta Khas Timur Tengah makan gaji buta itu mengulangi pendiriannya dengan alasan peringatan kepada semua umat Islam bertujuan supaya mereka menjaga akidah masing-masing. Saya sekadar memberikan peringatan kepada penganut Islam supaya menjaga dan mempertahankan akidah masing-masing, bukanlah menghina khususnya pengamal undang-undang dan semua yang terlibat dengannya daripada kalangan para hakim dan peguam termasuk ahli parlimen dan adun bahkan raja-raja supaya berwawasan akhirat dengan bijaksana memandangkan ke akhirat sana bukan memandang kepentingan dunia di sini sahaja, katanya lagi. Minggu lalu, Sultan Selangor Sultan Syarafuddin Idris Shah yang juga pengerusi Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam MKI menggesa semua pihak agar bertenang serta menghormati keputusan mahkamah dan Perlembagaan Persekutuan. Abdul Hadi dalam hantarannya juga mengingatkan bahawa Islam adalah keutamaan. Tegakkan Islam, semua pasti akan selamat. Tegakkan yang lain tanpa Islam, semuanya tidak akan selamat. Begitulah kedudukan Islam yang wajib diperjuangkan oleh penganut yang setia dan beristiqamah, katanya. Bagi Abdul Hadi, Perlembagaan Persekutuan telah digubal oleh penjajah yang merancang kemerdekaan yang menipu umat Islam dengan tujuan tidak mahu sekali-kali memberikan kuasa kepada Islam. Terlalu banyak bom jangka yang dipasang sehingga ia boleh meletup yang bertujuan menghancurkan agama, bangsa, bahasa dan tanah air. Sepatutnya, kita menunaikan kewajipan merungkai dan merombak semula ikatan penjajah itu dengan pemikiran kita yang dibebaskan daripada belenggu penjajah, katanya lagi. Justru menurutnya perlu ada usaha untuk merungkai ikatan penjajah ini. Memetik beberapa ayat Al-Quran, Presiden PAS mengingatkan mereka yang berkuasa dan berjawatan supaya tindakan mereka akan dipersoalkan di dalam kubur serta dihisap pada hari kiamat nanti. Kita telah diperangkap oleh penjajah bukan Islam supaya terpengaruh dengan nasihat mereka yang sesat daripada petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala, katanya lagi. Mengulas lanjut, Abdul Hadi berkata Perlembagaan Persekutuan tersurat dengan perkara-perkara yang masih menjajah fikiran bagi menyesatkan orang ramai daripada Islam. Sepatutnya kita tak membaca perlembagaan yang disediakan itu sehingga terikat dan disekongkong oleh perkara yang tersurat sahaja. Gunakanlah kebijaksanaan untuk memahami perkara yang tersirat menjadi akidah dan iman kita dengan mentafsirkan perlembagaan atau menggunakan hak memindaannya ke jalan yang betul mengikut petunjuk Allah secara istiqamah. Tidakkah sudah banyak perkara yang telah dipinda dalam perlembagaan tersebut? Soalnya lagi. Abdul Hadi seterusnya mengimbau kembali kebijaksanaan hakim-hakim veteran terdahulu yang telah mengemukakan cadangan mereka berhubung isu ini, termasuk Allahyarham Saleh Abbas. Di mana alasan Abdul Hadi untuk menyatakan bahawa Islam tidak tertegak di Malaysia?
Di mana pula justifikasi kaki ponteng parlimen itu tentang dirinya yang tidak berbuat apa-apa ketika menjadi kerajaan tentang perlembagaan penjajah yang dilalakkannya kini. Kenapa tidak dirungkai dan dirombak ketika PAS menjadi sebahagian daripada kerajaan tembok atap? Atau ketika itu seronok sangat makan duit rakyat berpuluh ribu sebulan tanpa berbuat apa-apa? Di mana pula kemunasabahan untuk mengatakan bahawa para hakim pada zaman sekarang tidak bijaksana dalam tugasan mereka? Sekurang-kurangnya mereka tidak makan gaji buta. Ternyata daripada tulisan ahli parlimen Marang ini boleh disimpulkan dengan begitu mudah, iaitu kenyataan ini hanya kenyataan dangkal dan sembang sang Presiden Parti Cap Ayam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mewakili kerajaan Malaysia menggesa ahli akademik, institusi keuangan dan badan kawal selia untuk bekerjasama dalam merealisasikan visi masa depan dan ekonomi manusiawi yang mampan. Anwar yang juga Menteri Keuangan berkata kerjasama itu perlu disertai dengan komitmen ummah dan usaha bersama untuk membantu merealisasikan visi ini demi masa depan yang lebih baik. Menurut beliau, ahli akademik perlu terus menerajui bidang ilmu, menyelaras dimensi teori dan etika ekonomi Islam serta membangunkan pelaksanaan yang praktikal sejajar dengan prinsip teras madani. Institusi keuangan perlu menyepadukan prinsip ini dalam struktur teras dan proses membuat keputusan serta memastikan produk mereka baik dan boleh diakses, kata beliau dalam ucapan pada persidangan antarabangsa mengenai ekonomi dan keuangan Islam di Kuala Lumpur semalam. Anwar berkata badan kawal selia perlu mewujudkan kerangka untuk inovasi yang menggalakkan dan mengukuhkan tata laku beretika dan bukan pematuhan undang-undang semata-mata. Pada masa yang sama, beliau berkata kerajaan berhasrat untuk menggalakkan kaedah baharu pembangunan peradaban berteraskan prinsip ekonomi madani. Untuk makluman, bersama konsep madani yang diperkenalkan oleh kerajaan menggariskan rangka kerja ekonomi berdasarkan 6 prinsip, iaitu kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan. Berpandukan prinsip ini, kami berhasrat untuk menggalakkan kaedah baharu pembangunan peradaban antara yang melangkaui data dan statistik ekonomi semata-mata yang tidak bersesuaian dengan orang biasa. Sebaliknya, ia adalah pendekatan pembangunan baharu yang memberi manfaat kepada masyarakat pada masa ini dan masa hadapan. Katanya dipetik bernama sambil menambah ekonomi masa depan akan menyalurkan pelaburan kepada perniagaan yang mampan, memberi keutamaan kepada pelindungan alam sekitar, pengurusan sumber yang bertanggungjawab dan tenaga boleh baharu. Beliau menekankan bahawa ekonomi masa depan akan berteraskan rakyat yang menyumbang kepada membangunkan masyarakat penyayang yang boleh menyokong jaringan keselamatan sosial yang komprehensif, melabur dalam pembangunan komuniti serta menghapuskan kemiskinan dan ketaksamaan. Saya mahu anda membayangkan ekonomi masa depan apabila masyarakat yang inovatif membangunkan bukan sahaja produk dan teknologi baharu tetapi juga idea, penyelesaian dan perspektif yang mencabar status quo dan memberi inspirasi kepada kemajuan, kata beliau. Selamat maju jaya Kerajaan Perpaduan Madani. Selamat maju jaya rakyat Malaysia. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Benarkah dakwaan yang dibuat kononnya sokongan rakyat terhadap Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu serta Perikatan Nasional PN semakin meningkat biarpun 6 ahli parlimen parti itu sudah menyatakan sokongan terbuka kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Kerajaan Perpaduan? Ketua Penerangan Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu, Datuk Razali Idris berkata, sokongan rakyat terhadap koalisi politik yang turut diterajui PAS itu tidak terjejas kerana pengundi kononnya terkilan dengan tindakan 6 ahli parlimen terbabit yang telah mengkhianati kepercayaan serta undi diberikan mereka semasa pilihan raya umum ke-15 PRU15 lalu. Kebanyakan mereka yang beralih sokongan ini adalah orang baharu dalam politik. Jadi apabila mereka menghadapi tekanan dan dugaan, mereka terus melatah dan beralih sokongan kepada Anwar demi mendapatkan peruntukan ahli parlimen.
Bagaimanapun, mereka lupa bahawa dengan berbuat demikian, mereka secara automatik mengkhianati sokongan dan undi diberikan rakyat semasa PRU 15 lalu, katanya kepada Sinar Premium. Razali berkata demikian ketika menjawab persoalan sama ada tindakan 6 ahli parlimen itu akan mengakibatkan Bersatu semakin lemah dan mungkin tinggal nyawa-nyawa ikan serta tidak lagi berpengaruh menjelang PRU 16 nanti. Mengulas lanjut, Razali turut mencabar 6 ahli parlimen itu meletakkan jawatan dan bertanding atas tiket parti lain dalam pilihan raya kecil PRK bagi membuktikan mereka masih mendapat sokongan padu pengundi di kawasan masing-masing atau sebaliknya. Mereka sepatutnya menguji sejauh mana sokongan rakyat terhadap mereka. Letak jawatan, kemudian bertanding semula atas tiket Pakatan Harapan PH kerana mahu menyokong Anwar atau mana-mana parti lain demi mempertahankan kerusi terbabit, katanya. Isnin lalu, Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul menegaskan 6 ahli parlimen Bersatu yang beralih pendirian dengan menyatakan sokongan kepada Anwar tidak perlu mengosongkan kerusi masing-masing. Johari berkata, perkara penting yang perlu dilakukan ahli parlimen berkenaan sekarang adalah menyatakan secara bertulis bahawa mereka masih kekal ahli parti terbabit. Pendapat berbeza dilontarkan pensyarah Pusat Perdana Fakulti Teknologi dan Informatik Razak Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Madya Dr. Mazlan Ali, yang menyifatkan Bersatu akan menjadi semakin lemah jika lebih ramai ahli parlimennya menyatakan sokongan terbuka kepada Perdana Menteri. Mazlan turut merasakan akan ada ramai lagi ahli parlimen Bersatu menyatakan sokongan kepada Anwar kerana sudah tidak dapat bertahan sebagai wakil rakyat pembangkang tanpa mendapat bantuan keuangan daripada parti dan kerajaan persekutuan. Mungkin sebab itu mereka berpandangan demi rakyat dan pengundi diwakili, maka ahli parlimen terbabit terpaksa melakukan pengorbanan dengan menukar arah sokongan kepada kerajaan perpaduan. Jadi, saya melihat cakap-cakap mengenai kemungkinan lebih ramai ahli parlimen Bersatu akan beralih sokongan akan menjadi kenyataan tidak lama lagi, katanya. Bagaimanapun, Mazlan menegaskan tindakan lebih ramai ahli parlimen Bersatu akan beralih arah sokongan itu tidak akan menyebabkan parti itu terkubur. Walaupun pelbagai penafian cuba diberikan Bersatu untuk meyakinkan para penyokongnya bahawa mereka akan terus bernafas, namun, daripada apa yang berlaku, memberikan satu gambaran jelas bahawa mereka memang sedang nyawa-nyawa ikan. Sekutu PAS itu kini dilihat terdesak sehingga terpaksa mencipta pelbagai naratif dalam menyemai kepercayaan rakyat. Kononnya, mereka akan menguasai Putrajaya. Namun, sehingga ke hari ini, mereka gagal mengotakkan janji palsu yang ditabur setelah gagal dalam membentuk kerajaan. Usah dibicarakan tentang mengkhianati sokongan dan undi yang diberikan rakyat semasa pilihan raya. Sila bertanya kepada Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, Datuk Zuraidah Kamaruddin, Datuk Seri Hamzah Zainuddin, Datuk Saifuddin Abdullah dan beberapa ketul Sikitol yang pernah menjadi pengkhianat ketika Februari 2020 tentang ilmu yang diajar mereka. Jangan cuba-cuba menjadi ketam yang mengajar anaknya berjalan betul sedangkan dirinya terhoyong-hayang, terkangkang-kangkang, menyenging, tidak tahu arah. Allah itu Maha Esa, tiada dua, tiada tiga, Maha melihat, Maha adil dan Maha saksama. Keberkatan tidak akan hadir dengan cara khianat dan fitnah. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Baiklah, Jam Channel ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong Jam Channel dan kepada anda yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi membolehkan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Suara rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama kami di Jam Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Masrah Malak. Assalamualaikum dan jumpa lagi.